Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, duduk. Okay, bagi korang satu kertas ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul Azim. Okey, sekarang saya nak buat kumpulan, satu kumpulan, tak cukup, so tak datang. 2, 3, 2. Buat kumpulan. Kemudian saya nak awak bincangkan ayat tersebut. Bincangkan ayat tersebut. Apa yang awak tahu tentang ayat tersebut? Okey, boleh dua berbincang. Ketiga boleh duduk belakang. Kumpulan. Jadi awak bincangkan apa yang awak tahu tentang tu ayat tersebut. Paling tidak ada satu atau dua isi lah. Bincangkan. Awak berdua isi yang sama lah. Allah menciptakan pasangan laki dan perempuan, dan Allah mencipta beberapa bangsa-bangsa di dunia supaya kita saling mengenal dan sehingga kita mampu Beri awak 5 minit saja. Dia tulis. Sikitlah, dapat satu pun tak apa. Dapat satu isi pun tak apa. Yang awak tahu berkaitan dengan tajuk tersebut. Dah ada makna terjemahan. Satu isi pun tak apa. Satu kumpulan. berbagai bangsa. Ya, nanti sudah. Satu ayat saja. Jangan lebih daripada Dan 5 minit. sebagai kesehatan. Bukan saya tulis ayat ini. Dan Allah menciptakan
Okey, stop. Satu saja. Pegang dulu. Apa yang awak dapat? So, cuba dah dapat? Simpan dulu. Pusing depan. Buka buku. Ada surat pelajaran 6. Buka surat. Buat dalam Jawi, Akmal? Buat dalam Jawi? Jawi belum ni? Jawi belum ni? Belum ni? Kamu tak buat je tak salah. Oh, kenapa tak padam ni? Dah? Jawab habis Kemudian nanti awak kena tampal dalam buku. Tulis. Jangan tak tampal. Bilang saya denda. Boleh faham tak? Okey, seterusnya kita ada kerja lain.
Saya nak bagi awak kerja sikit. Boleh hulurkan ke kawan. Akmal. Belakang. Masih dah tulis nama kalau nama pun tak apa. Paling tidak pun satu pun boleh. Satu pengajaran ayat ataupun satu pengajaran ayat. Tadi saya terangkan pengajaran ayat kan? Satu pengajaran ayat. Okey, Syamil dengar tak? Satu pengajaran ayat saya nak. Satu pengajaran ayat. Jadi terang tadi tu. Dah saya terang tadi. Satu pengajaran ayat. Laju. Dah ada? Satu pengajaran ayat saya nak. Dah ada tadi. Boleh pointkan saja. Dah ada? Saya terangkan tadi. Dalam buku pun dah ada. Boleh point ambil benda lain pun boleh. Okey? Satu saja. Okey, dah dapat. Pulang satu. Okey, Man. Bangun, Man. Janganlah kita menang tentang lain. Bagus. Jangan kita menang orang lebih dua. Ya, Alif. Umat Islam perlu menunjukkan sikap yang baik terhadap yang Islam. Bagus. Belakang, Syafisa. Menjauhkan diri dengan sikap sombong walaupun berbeza kaulah agama. Okey. Selesai. Sekejap lah. Boleh faham tak? Okey, seterusnya kita ada kerja lain. Saya nak bagi awak kerja sikit. Boleh hulurkan ke kawan. Akmal. Saling menghormati Merry Christmas. Tapi tak tahulah, ada pendapat yang tak boleh ucap kepada orang apa? Kita akan terlibat sama. Wallahualam. Okey, seterusnya yang ketiga, kita dalam berusaha untuk membaiki akhlak supaya menjadi seperti saya kata, jangan sombong. Bila kita baik, orang kafir pun tengok bagus. Contoh hari ni, bila dekat Palestin, cerita Palestin, bila dia reda setiap apa ujian yang dapat waktu kat Palestin, bapak mati, mak mati, tinggal budak kecil ke ataupun keluarga dia semua mati dengan seorang ayah je, dia tetap sebut Alhamdulillah. Dia tak marah pun Allah. Jadi bila orang non-Muslim tengok kelakuan dia, dia terasa wow.
Terus tu saya kata yang terbaru ni apa, Will Smith kan? Dia mengkaji, membaca Quran di bulan puasa ni. Kami kata dia sedap Al-Quran tu. Punya macam cerita tu bersambung-sambung. Tu saya kata. Tengok, dia akhlak orang Parsi membawa orang kafir tengok. Kuat betul dia orang. Sebab tu saya kata melambangkan umat Islam. Okey. Seterusnya saya nak lagi awak buat kumpulan-kumpulan yang sama. Awak dah dengar tadi kan? So, saya nak awak tulis lagi tambahan. Berkongsi maklumat. Berkongsi maklumat dengan saya. Apa yang awak dapat setelah saya beri penerangan tadi. Tuliskan lagi pun tidak 2 maklumat. 2 maklumat. Seterusnya tadi kan? Awak tulis apa yang awak faham tentang tajuk hari ini. Cepat. Saya dah terang tadi, saya dah terang dengan awak. Apa yang awak faham tentang ayat tadi? Saya dah terang banyak kan? Hitam legam kan? Hitam, tak handsome lah. Kata zaman pun tak handsome kan? Tiba-tiba kenapa pula Nabi suruh dia? Ada sahabat yang handsome, yang kenapa yang itu? Nabi tak pilih. Jadi jangan menilai orang tu cacat, kebubuk, tak nak. Aku cantik, aku tak nak tegur sebab dia tak cantik. Aku kaya sebab aku tegur sebab dia miskin. Tu tak boleh. Sebab tu turunnya ayat ni. So jangan nampak kawan tu tak handsome, hidung kembang ke kan, gigi apa ke depan ke. Dia kawan kita, sama-sama Islam. Okey. Kita tengok pengajaran ayat. Pertama, kita hendaklah saling bersama untuk saling tolong-menolong kan. Ada tamu kan, selalu kat taman ni selalu bukan campur-campur kan. Orang Cina, tak boleh nak elak lah. Beli rumah masing-masing, tengok jiran tiba-tiba sebelah orang India. Nak kata apa kan? Dah jiran kita beli rumah. Kita buat baik je lah. Sebab tak semesti besok kalau kita sakit, dia boleh tolong kita. Tapi kalau kau sombong, dia pun tak nak layan kalau kita sakit. Contoh. Yang kedua, kita hendaklah menghormati kepelbagaian budaya supaya saling menghormati. Merry Christmas. Tapi tak tahulah, ada pendapat yang tak boleh ucap kepada orang apa? Kita akan terlibat sama. Wallahualam. Okey, seterusnya yang ketiga, kita hendaklah berusaha untuk membaiki akhlak supaya menjadi Saya kata jangan sombong. Bila kita baik, orang kafir pun tengok bagus. Contoh hari ni bila dekat Palestin, cerita Palestin, bila dia reda setiap apa ujian yang dapat waktu kat Palestin, bapak mati, mak mati, tinggal budak kecil ke ataupun keluarga dia semua mati dengan seorang ayah je, dia tetap sebut alhamdulillah. Dia tak marah pun Allah. Jadi bila orang non-Muslim tengok kelakuan dia, dia terasa wow. Terus tu saya kata yang terbaru ni apa, Will Smith kan? Dia mengkaji, membaca Quran di bulan puasa ni. Kami kata dia sedap Al-Quran tu. Punya macam cerita tu bersambung-sambung. Tu saya kata. Tengok, dia akhlak orang Parsi membawa orang kafir tengok. Kuat betul dia orang. Sebab tu saya kata melambangkan umat Islam. Kan? Sebagai orang kata jaga harga diri bagi, tak boleh saya orang Islam lah. Jangan macam tu. Sebab saya pun dulu ada jiran India. Dia selalu bagi. Kalau hari kau balik, aku pun tu yang keluar. Dia keluar tukar apa benda yang bulat. Puri-puri. Puri-puri tu lembut. Ada tak payah lah. Dia selalu bagi dalam manisan dia. Ambil. Saya ambil tapi saya tak makan. Tapi ayah saya, arwah ayah saya akan bagi kepada jiran dia orang India. Jaga hati, dia selalu bagi. Kalau dia masak sayur pun dia bagi kita. Ini memang baik. Okey, seterusnya menggalakkan kerjasama. Dah kenal, nampak dia sakit pula, awak biarkan dia ke dah. Ayo tolong saya sakit perut, tak ada orang hantar saya. Awak ada kelebihan dari kita, awak boleh bantu dia sebab awak kenal dia, kerja kita. Jangan pandang kita orang Cina pun India, tak nak tolong. Jadilah orang Islam yang membawa martabat tu. Oh, Islam baik banyak bagus. Macam tu. Okey, apa sebab diturunkan ayat ini? Apa sebab dia?
Boleh baca ramai-ramai? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melakukan adat semasa pembukaan kota Mekah. Terdapat sahabat yang telah memandang kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Jibril alaihi salam telah memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan yang adat lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dan ditanya kepada mereka. Lalu turunkan ayat ini. awak tahu Bilal tu macam mana rupanya? Orang yang hitam, hitam legam kan? Hitam, tak handsome lah kata zaman pun tak. Menjalin perpaduan dan perhubungan yang harmoni. kedua, bangun. Mengiktiraf kemuliaan dan harga diri manusia tanpa melihat rupa paras dan Etnik. Okey, tiga. Menjalin hubungan dengan orang bukan Islam selagi mereka tidak memusuhi Islam. Okey, keempat. Menggalakkan integrasi dan kerjasama yang akan saling melengkapi antara satu sama lain. Okey, duduk. Kandungan ayat tu daripada depan lah awak baca tadi. Yang awak tulis tu tak komplit. Okey, awak tengok tuntutan saling menali dalam kalangan pelbagai bangsa. Ada 4. Dari situ dia bagi pertama. Kerana apa? Menjalin perpaduan dan perhubungan harmoni. Kalau awak tak kenal dia macam mana awak nak? Tahu. Nak tahu siapa jiran sebelah? Siapa dia? Awak kena kenal dia. Kedua, mengiktiraf kemuliaan. So nampak kita orang Islam yang baik. Orang mulia, taklah sombong orang kata kan? Betul, tak sombong. Kalau jiran tengok awak keluar masuk muka muncul tu. Jiran pun takut nak tengok. Awak Ikmah, jiran awak sebelah Cina, sebelah India. Mesti ada sifat mulia sebagai menunjukkan awak tu orang Islam. Jangan sombong. Jangan kata awak cantik ke, awak kaya ke, awak tak nak tegur orang, tak boleh macam tu. Okay, seterusnya bila kita dah kenal, mesti kita nak kenal lebih lanjut. Kalau jiran awak masak sikit, mesti nak bagi dia sikit, kan? Tapi kalau dia bagi awak makan tak? Tak boleh. Boleh ambil tak? Boleh. Ambil untuk ambil hati dia kan. Walaupun dia kita tahu kan dia, tapi ada juga Cina yang tahu dia tak, dia bersih tau. Ada. was-was ni. Tapi kita sebagai Islam ada perasaan yang awas. Ambil boleh, letak sahaja. Sama ada awak nak bagi orang lain ataupun awak bagilah sama-sama mengindia sebelah pun boleh. Kan? Sebagai orang kata jaga harga diri dia. Bentuk sebagai yang berbeza. Okey, sebenarnya kepelbagaian bangsa dalam Islam, awak tengok di negara kita ni, kat Malaysia ni, banyak bangsa tak? Ya. Apa dia bangsa? Melayu, Cina, India. Jangan kecil dengan skop. Banyak bangsa yang ada di Malaysia. Okey. Dalam surah ni Allah menerangkan dia menjadikan lelaki dan perempuan. Dan kamu dalam segi apa? Berbagai bangsa dan berpuak-puak. Ada puak apa? Suku kaum. Kat sini banyak tak? Banyak. Suku kaum apa? Iban. Iban ada, Lanau. Melanau, Kadayan. Kadayan, Kadazan. Kadazan. Jauh. Ui banyak. Saya pun tak tak terapal banyaknya. Bidayuh kan? Bidayu. Sebab saya ada jiran Bidayuh, saya tahulah. Melanau pun saya ada jiran Melanau. Supaya kamu saling berkenalan. Tahu dia bangsa apa, dia bangsa apa, awak kenalan. Bukan duduk mengombong di dunia ni. Kerana apa? Kerana orang yang paling mulia di sisi Allah adalah di kalangan orang-orang yang paling bertakwa. Cuma yang ada sekarang, kalau awak tengok sekarang, ada tak lagi ciri-ciri tu? Ada, tapi sedikit. Okey. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ini dah pengetahuan. Okey. Kalau awak tengok lagi seterusnya,
kandungan ayat. Tengok kandungan ayat dia. Apa? Pertama tolong baca Jumaid. Menjalin ke surat 51. 51. Ya, apa yang awak dengar tadi adalah surah Al-Hujurat. Nampak tak? Dengan tajuk apa? Kepelbagaian bangsa dalam Islam. Tadi apa yang awak tahu, Iman? Allah SWT menciptakan berbagai-bagai kaum dan bangsa untuk saling kenal-mengenal. Dan yang paling mulia bukanlah antara bangsa-bangsa ataupun suku-suku, tetapi orang yang mulia adalah orang yang paling bertakwa di kalangan mereka. Awak ikut tu ya terjemahan tu. Okey, yang kedua. Bulan kedua. Apa yang dapat? Okey, siapa yang menjawab? Wakil. Wakil? Okey, kami. Ya, apa yang awak tahu daripada yang awak baca tadi tu? First. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik makhluk. Sebelah belakang. Perempuan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan setiap makhluk dalam berbagai bentuk sebagai yang berbeza. Okey, sebenarnya kepelbagaian bangsa dalam Islam, awak tengok di negara kita ni, kat Malaysia ni, banyak bangsa tak? Banyak. Apa dia bangsa? Melayu, Cina, India. Jangan. Dah ada semua dalam buku tu, ada semua. Macam jawab soalan ni, buat satu buat ataupun just buat ayat untuk dia. Boleh. Satu, dua. Dua, satu, dua. Satu, dua lah kan, dia minta dua lah tuan-tuan kan? Ataupun baca tak boleh. Satu, dua. Buat kita. Berdoa Dua tuan-tuan. dan sentiasa berbuat baik pada semua orang. Dia nampak, kalau dia dah jawab, dia nampak dalam satu, dua. Oh, macam mana? Tapi tak apa, lain kali buat itu. Oh. Dia nampak. Itu jelas. Laju. Jelaskan dua pengajaran yang terdapat lah. Tadi benda yang sama juga, dua pengajaran. Kalau ayat Quran ni mesti ada kandungan dia, pengajaran dia, apa sebab turun ayat tu. Selalunya berkaitan macam tu. Dah sudah? Dah siap? Dah seorang. Baik. Tajwid dalam pai kan? Pelajaran tajwid. Ya, tadi aku nampak. Kita kena habiskan dulu. Lepas tu nanti insya-Allah habis tu baru kita masuk yang okay, dah. Jangan lupa tampal dalam buku. Tulis. Pastikan tidak hilang ya. Awak hilang nanti kena denda. Denda dengan saya. Nak tengok denda saya nanti hilangkan. Seterusnya. Okey, dah belum? Dah tu tampan. Dah siap? Nampak dalam buku. Tak payah ikut pun apa. Yang ni saya faham kan, benda ni kefahaman awak. Awak tengok buku pun tak apa. Yang ni point. Kalau tengok buku tu dia panjang. Kan dia panjang. Awak boleh pakai point. Buku tu dia panjang. Kan dia panjang. Awak boleh pakai point. Goreng. Goreng tak ada point pun tak ada markah. Goreng tapi ada point. Jangan kalau awak tak dapat nak ngapal panjang, awak tahu pun kat mana benda dia. Okey, selesai. Seterusnya kita ambil balik apa yang awak buat tu hari ni.
Apa yang awak jawab hari ni? So saya minta lagi last clue. Pertama, ayat ini diturunkan sebab kejadian Bilal bin Rabah. Cemburu dah ni, cemburu bangga sahabat-sahabat Nabi. Kenapa dipilih Rabah untuk lawan azan? Orang tak lawa hitam kan. Biasalah manusia kan suka yang perfect kan. Datang hitam legam tu kena awak pun takut nak nampak gigi je kan. Tak boleh betul. Kemudian kandungan ayat dia tuntutan saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa. Kenapa kita tuntut untuk kenal? Tak nak gaduh. Tadi sebab apa? Kalau kita sakit ada orang tolong kan. Nak tengok jiran Melayu tu jauh, yang ada ni sebelah dekat. Taklah. Kerana manusia itu adalah sama di sisi Allah. Tak kira kau bangsa apa pun dia sama di sisi Allah. Besok mati kita semua ditanam. Tak ada pula ditayangkan ke atas. Mati semua ditanam. Orang Cina ada cara dia, kita ada cara kita, orang India ada cara dia. Walaupun dia dibakar, ada siapa yang dibakar Cina ni? India. Walaupun dia buang abu dia tetap sama ada azab. Tetap sama. Dan Allah tidak melihat jantina atau bangsa, tetapi Allah memandang hati dan amal hamba-Nya kan. Dan last minute dia masuk Islam, nak betul kita tahu juga. Kemudian meyakini kekuasaan Allah melalui makhluk ciptaan sebagai asas keimanan kepada Allah. Kita hamba Allah. Kita diciptakan, tak ada lebih, tak ada Allah. Kita hamba Allah. Kita diciptakan, tak ada lebih, tak ada tak ada hebat daripada Allah. Kita diciptakan sama. Semua sama. Cuma kulit berlainan. Kemudian dalam kita menggunakan hak sesama manusia walaupun berbeza kaum. Hak menggunakan hak sesama manusia. Buat baik, gaduh, jangan mengganggu jiran dengan bunyi motor. Awak nak merempitlah sendiri. Jangan nak prank-prank. Jangan nak aduk-aduk orang tengah sakit jiwa. Kau habis mati macam yang terbaru ni kan. Dia dengan polis kan, budak yang meninggal tu kan. Sebab dia main press motor. Dan semua itu adalah perintah Allah yang wajib kita laksanakan. Okey, saya nak seorang untuk berkongsi pendapat dan pandangan berkaitan tajuk ini. Apa nak? Cepat laju. Laju Man, boleh Man? Iman lagi saya cakap. Iman, apa yang pandangan awak melalui perjalanan ini? Apa pandangan awak? Pandangan saya, ayat itu turun supaya kaum-kaum di dunia tidak berpuak-puak dan saling kenal mengenal dengan menjalinkan hubungan yang harmoni. Alhamdulillah. Terima kasih Man. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Ada soalan belakang? Tija? Tak ada? Okey. Kalau awak faham, nak awak dah tampal kerja saya pagi tu, jangan hilang. Saya akhiri sampai sini. Okey, sambung. Akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.